Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang Matematik Tingkatan 1, Bab 12, Pengendalian Data, melibatkan satu standard kandungan, 12.1, proses pengumpulan, pengorganisasian dan perwakilan data serta pentafsiran perwakilan data melibatkan satu standard pembelajaran iaitu membina perwakilan data bagi data tak terkumpul dan menjustifikasikan kesesuaian suatu perwakilan data. Dalam video yang lepas, kita dah belajar bagaimana untuk membina carta palang daripada maklumat data yang diberikan. Dan kali ini kita akan lihat pula jenis perwakilan data yang kedua iaitu carta pie. Okey, carta pie ialah perwakilan data dengan menggunakan sektor bagi sebuah bulatan untuk memaparkan bahagian bagi setiap kategori dalam keseluruhan data itu. Dan saiz sudut sektor akan dikira berdasarkan kekerapan data. Okey, kita lihat langkah-langkah untuk membina carta pie. Okey, yang pertama, kita akan cari sudut sektor bagi setiap kategori. Okey, yang kedua, kita akan lukis sebuah bulatan dan bahagikan bulatan tersebut kepada sektor berdasarkan sudut yang dihitung. Seterusnya, kita akan labelkan setiap sektor dan yang terakhir kita akan menulis tajuk kepada carta pie itu. Okey, seterusnya kita akan lihat pula contoh untuk kita membina carta pie. Okey, kita lihat soalan pertama. Jadual di bawah menunjukkan lagu kegemaran bagi sekumpulan kanak-kanak. Okey, kita ada 6 lagu kegemaran iaitu Rasa Sayang, Ikan Kikik, Bangau Oh Bangau, Gelang Si Paku Gelang, Lompat Si Katak Lompat dan Dayung Sampan. Okey, untuk soalan ini, soalannya ialah bina satu carta pie untuk mewakili data itu dan justifikasikan kesesuaian perwakilan data tersebut. Okey, jadi langkah pertama kita perlu cari sudut sektor bagi setiap kategori. Okey, untuk mencari sudut sektor, kita ubah suai jadual yang diberi, kita tambahkan satu lagi kolom untuk sudut sektor. Okey, untuk mencari sudut sektor. Jadi, bagaimana kita nak cari sudut sektor? Okey, sudut sektor kita boleh dapatkan dengan menggunakan rumus. Okey, sudut sektor sama dengan... Okey, kita akan dapatkan daripada kekerapan data. Okey, kekerapan data kita akan bahagikan dengan jumlah data. Okey, jumlah keseluruhan data dan jumlah data ataupun jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan. Okey, dan kita akan darabkan dengan 360 darjah. Kenapa kita darab dengan 360 darjah? Kerana satu bulatan sudutnya ialah 360 darjah. Okey, jadi kita akan cari sudut sektor bagi setiap kategori. Okey, untuk Rasa Sayang, jumlah kekerapan ialah 120. Bagaimana kita dapatkan 120? Kita perlu jumlahkan. Okey, jumlahkan semua kekerapan. Iaitu 30 tambah 40 tambah 20 tambah 15 tambah 10 tambah 5. Jadi kita akan dapat jumlah kekerapan 120 orang. Jadi untuk dapatkan sudut sektor yang pertama, bilangan kanak-kanak ialah 30. Perkan dengan jumlah kekerapan 120. Kita darabkan dengan 360 darjah. Okey, jadi kita akan kira 30 bahagi 120 darab 360, kita dapat 90.
darjah. Okey, untuk yang kedua, 40 per 120 darabkan dengan 360 darjah. Okey, kita akan dapat 120 darjah. Okey, seterusnya 20 per 300 per dengan 120. Okey, per 120 darab 360. Okey, jadi kita akan dapat sudutnya ialah 60 darjah. Okey, gelang sipaku gelang 15. Okey, 15 kita per dengan 120 darabkan dengan 360 darjah. Okey, jadi kita akan dapat 45 darjah. Seterusnya, lompat si katak lompat. 10 per dengan 120. Okey, kita darabkan dengan 360 darjah. Kita akan dapat 30 darjah. Dan yang terakhir untuk dayung sampan. Okey, untuk dayung sampan 5 per dengan 120 darab dengan 360 darjah. Jadi kita akan dapat sudutnya ialah 15 darjah. Selesai untuk langkah pertama iaitu mencari sudut sektor untuk setiap kategori. Okey, seterusnya kita akan lukis sebuah bulatan. Okey, dan bahagikan bulatan kepada sektor mengikut sudut yang telah dihitung. Okey, jadi yang ni kita perlu menggunakan jangka lukis. Langkah pertama, kita tandakan satu titik untuk mewakili pusat bulatan. Okey, kita tandakan satu titik untuk mewakili pusat bulatan. Seterusnya dengan menggunakan jangka lukis. Okey, menggunakan jangka lukis. Katakan cikgu menggunakan jejari 7 di sini. Bina sebuah bulatan. Okey. Daripada bulatan ini, kita akan pecahkan pula kepada sektor mengikut sudut yang telah kita hitung tadi. Jadi, yang ni kita akan menggunakan protractor. Okey, jangka sudut. Okey, apa yang kita perlu buat? Pusat bulatan. Okey, pusat bulatan yang ni kita mesti pastikan jangka sudut kita letakkan betul-betul pada pusat bulatan. Okey. Seterusnya, okey, kita perlu bina satu garis. Okey, pada garis hitam ni, kita perlu bina garis ini untuk mewakili kita bermula daripada sifar darjah. Okey, kita perlu bina satu garis di sini. Dan juga, kita akan ukur sudut yang pertama tadi, iaitu sudut 90 darjah. Okey, jadi kita akan ukur di sini sudut 90 darjah mewakili lagu yang pertama iaitu rasa sayang. Okey, jadi kamu perlu bina satu garisan pada sudut sifar darjah dan satu lagi garisan pada sudut 90 darjah. Okey, seterusnya kita akan ubah kedudukan jangka sudut. Okey, sekarang ni kita dah ada dua. Okey, satu untuk yang sifar darjah. Okey, satu lagi untuk 90 darjah. Okey, jadi untuk kita bina sudut yang kedua iaitu sudut 120 darjah, pastikan pada jangka sudut kamu akan letakkan betul-betul pada garisan tadi iaitu garisan 90 darjah. Okey, kita letakkan betul-betul pada atas garisan 90 darjah. Dan kita ukur sudut yang kedua iaitu 120 darjah. Okey, jadi kita ukur sudut yang kedua 120 darjah. Gariskan pada sudut 120 darjah. Okey, sekarang kita dah ada garisan yang kedua mewakili sudut 120 darjah. Okey, seterusnya pusat bulatan pastikan kekal berada pada bahagian tengah jangka sudut.
Okey, kita akan bina pula sudut yang ketiga iaitu sudut 60 darjah. Okey, yang sifar darjah tadi kita akan letakkan pula pada atas sudut 120 tadi. Yang garisan ni ya. Kita akan letakkan yang sifar betul-betul atas tu. Dan kita akan ukur pula sudut 60 darjah. Okey, sudut 60 darjah. Okey, boleh? Jadi kita akan gariskan pula pada sudut 60 darjah. Okey, seterusnya daripada sudut 60 darjah, kita akan ukur sudut yang keempat, sektor yang keempat iaitu 45 darjah. Kita ulang langkah yang tadi. Garis pada sifar darjah pada jangka sudut, kita letakkan atas sudut 60 darjah tadi. Okey, bagi dia betul-betul berada atas garis 60 darjah tadi dan kita ukur sudut seterusnya iaitu sudut 45 darjah. Okey, dan kita gariskan pada bahagian sudut 45 darjah. Okey, jadi kita dapat garis ni mewakili sudut 45 darjah dan yang terakhir kita ada dua lagi sudut iaitu 30 darjah. Okey, yang sifar ni kita letakkan atas garis sudut 30 darjah tadi. Okey, kita letakkan betul-betul atas garis tadi dan kita ukur pula sudut 30 darjah. Okey, jadi kita gariskan pula pada sudut 30 darjah. Okey ya. Jadi kamu lihat sekarang ni kita dah ada sudut 30 darjah. Dan yang ni adalah sektor yang terakhir. Cuba kita baca berapakah sudut untuk sektor yang terakhir. Jadi sektor yang terakhir sepatutnya sudutnya ialah 15 darjah. Okey, kita letakkan yang sifar ni betul-betul atas garis sudut yang terakhir tadi. Dan kita boleh lihat di sini bahawa sudutnya ialah sudutnya ialah sudutnya ialah 15 darjah. Okey. Okey, boleh Jadi kita dah membina sudut sektor bagi setiap kategori. Dan di sini cikgu akan tandakan, okey, sudut yang pertama tadi bermula dengan di sini 90 darjah. Yang kedua 120 darjah. Seterusnya ialah 60 darjah. Okey, 45 darjah, 30 darjah dan akhir sekali ialah 15 darjah. Okey, sekarang kita dah selesai untuk langkah yang kedua, iaitu kita membina bulatan dan juga membina sektor bagi setiap kategori. Seterusnya kita akan labelkan, labelkan setiap kategori. Okey, setelah kita dah tanda semua sudut tadi, di sini cikgu tandakan, okey, yang pertama ialah rasa sayang. Okey, yang kedua ialah ikan kikik. Yang ketiga ialah bangau oh bangau. Yang keempat ialah gelang si paku gelang. Okey, yang kelima ialah lompat si katak lompat. Dan yang keenam ialah dayung sampan. Okey, dan jangan lupa untuk menulis tajuk untuk carta pai kita, iaitu lagu kegemaran sekumpulan kanak-kanak. Okey, kalau kamu muat, okey, boleh muat menulis di dalam kotak ni, okey, di dalam bahagian sektor ni, kamu juga boleh tulis di bahagian dalam. Okey. Jadi seterusnya kita justifikasikan kenapa kita menggunakan carta pai untuk data ini. Jadi kita akan tulis dalam bentuk ayat, iaitu carta pai ini sesuai digunakan untuk membandingkan lagu kegemaran bagi sekumpulan kanak-kanak. Okey, ni contoh soalan yang pertama. Seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Jadual di bawah menunjukkan peratusan penggunaan tanah di sebuah kebun. Jadi, maklumat yang diberi, kita ada 4 jenis tanaman
betik, nanas, durian dan pisang. Okey, soalannya bina satu carta pie untuk mewakili data tersebut dan kita akan justifikasikan kesesuaian data ini. Okey, perwakilan data ini. Seperti contoh pertama tadi, langkah pertama kita akan cari sudut sektor bagi setiap kategori. Okey, untuk data ini, data diberi dalam bentuk peratusan. Okey, tadi cikgu dah kata, untuk mencari sudut sektor, kita akan bahagikan kekerapan data dengan jumlah kekerapan darab dengan 360. Bagaimana kalau diberi dalam bentuk peratusan? Okey, bagaimana kita nak dapatkan sudut sektor sekiranya diberi data dalam bentuk peratusan? Peratusan ni sebenarnya 20% mewakili 20/100. Jadi dah ada pecahan untuk setiap kategori. Jadi untuk dapatkan sudut sektor sebenarnya adalah lebih mudah, iaitu 20% sebenarnya 20/100. Kita darabkan dengan 360 untuk sudut satu bulatan penuh. Okey, jadi 20 bahagi dengan 100. Okey, 20%. Kita darabkan dengan 360, kita dapat 72 darjah untuk kategori yang pertama iaitu betik. Okey, untuk nanas 30% ataupun 30/100 kita darabkan dengan 360. Okey, 30% kita darabkan dengan 360, kita dapat 108 darjah. Okey, seterusnya untuk durian 40%. Okey, 40% darab dengan 360, kita dapat 144 darjah. Yang terakhir untuk pisang 10% darab dengan 360 darjah. Okey, kita akan dapat 36 darjah. Okey, selesai langkah yang pertama untuk cari sudut sektor. Okey, jadi untuk yang kedua, kita akan lukis sebuah bulatan dan bahagikan bulatan kepada sektor berdasarkan sudut yang dihitung. Okey, jadi kita akan menggunakan jangka lukis dan juga jangka sudut. Okey, kita tandakan satu titik. Okey, satu titik sebagai pusat untuk carta pie kita dan kita gunakan jangka lukis. Okey, seperti tadi cikgu menggunakan jejari dia 7 cm, kita bina sebuah bulatan. Okey, sekarang kita akan bina sektor bulatan. Bahagikan kepada 4 bahagian mengikut sudut yang kita ada. Jadi kita akan guna jangka sudut. Okey. Okey, pusat bulatan kita mesti pastikan jangka sudut kamu berada betul-betul pada pusat bulatan. Okey, bahagian tengah jangka sudut ni mesti berada pada pusat bulatan. Okey, langkah pertama kita mesti bina garis untuk sifar darjah. Okey, yang ni mesti ada lah. Okey, garis untuk sifar darjah daripada lilitan ke pusat. Seterusnya, kita akan ukur sudut yang pertama iaitu sudut 72 darjah. Okey, menggunakan jangka sudut, kita ukur sudut 72 darjah. Okey, boleh pada sifar tadi kita dah ada satu garis dan pada sudut 72 darjah kamu tandakan dan buat satu garis. Okey, jadi kita akan dapat seperti inilah. Okey, sudut 72 darjah. Okey, 72 darjah di sini. Okey. Seterusnya kita bina pula sektor yang kedua iaitu 108 darjah. Okey, 108 darjah. Yang sifar tadi ni, kita mesti letakkan di atas garisan 72 darjah tadi. Okey, letakkan betul-betul di atas
garisan 72 darjah tadi dan kita ukur sudutnya 108 darjah. Okey. Okey ya. Kita ukur pada 108 darjah dan kamu perlu gariskan pada sudut 108 darjah. Okey, tanda dan gariskan. Okey. Seterusnya, okey, kita dah ada untuk 108 darjah di sini. Okey, 108 darjah. Seterusnya untuk sektor yang ketiga. Okey, yang sifar ni, okey, yang hitam ni yang sifar Yang ni kamu letakkan betul-betul pada garisan 108 darjah. Okey, 108 darjah. Dan kita akan ukur pula sudut sektor yang ketiga iaitu 144 darjah. Okey. Jadi kita gariskan pula pada sudut 144 darjah. Okey, kamu tanda dan gariskan. Okey. Jadi cikgu pun dah dapat untuk sudut 144 darjah. Okey, di sini 144 darjah. Dan yang terakhir, sebenarnya sudut yang terakhir kita tidak perlu ukur. Sebab biasanya memang kita akan dapat bakinya lah. Okey, sudut yang terakhir adalah baki yang telah kita kira. Dan di sini kalau kita nak semak, kita boleh lihatlah berapakah sudut pada sektor yang terakhir, iaitu sektor yang baki dia. Okey, jadi cikgu letakkan di sini dan kita lihat bahawa untuk sektor yang terakhir sudutnya adalah 36 darjah. Okey, 36 menyamai sudut yang terakhir. Okey, jadi kita dah selesai untuk bahagikan kepada sektor mengikut sudut yang telah kita kira. Okey, jadi langkah seterusnya ialah kita perlu labelkan. Okey, labelkan. Seterusnya tulis tajuk untuk carta pi kita. Okey, jadi cikgu labelkan di sini. Okey, kamu boleh juga untuk warnakan ataupun tidak warnakan. Okey, terpulanglah. Okey, kalau kamu biarkan kosong pun tidak ada masalah. Okey, di sini cikgu warnakan untuk kita membezakan dengan jelas setiap kategori. Okey, jadi betik kita ada 72 darjah. Okey, nanas kita ada 108 darjah. Okey, durian kita ada 144 darjah dan akhir sekali ialah pisang 36 darjah. Okey, tajuknya ialah penggunaan tanah di sebuah kebun. Okey, dan akhir sekali kita nak justifikasikan kesesuaian perwakilan data carta pi untuk maklumat data ini. Kita akan tuliskan dalam bentuk ayat iaitu carta pi ini, okay, carta pi ini sesuai digunakan untuk membandingkan penggunaan tanah di sebuah kebun. Okey, jadi cikgu harap dengan dua contoh untuk membina perwakilan data jenis carta pi, kamu dapat membina carta pi dengan baik dan sekiranya ada apa-apa soalan, bolehlah ditulis di ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.